Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammil bil khair. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, ya Allah kurniakan kepada kami manfaat ilmu yang bermanfaat dengan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Rabbi 'alimna alladhi yanfa'una, ya Allah kurniakan kepada kami ilmu yang berguna. Rabbi faqihna wa fiqha ahlana, ya Allah kurniakanlah kepada kami dan keluarga kami kefahaman dalam urusan agama. Wa qarabatin lana fi dinina, dan juga saudara-saudara Islam kami semuanya. Ma ahlil qataril unsa wa zakar, serta ahli negeri sekalian lelaki maupun perempuan. Allahumma arina haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batilau warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Pertama-tamanya bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kesempatan kehidupan kepada kita untuk kita terus memahami ilmu agama, seterusnya untuk kita sama-sama mengamalkan ilmu tersebut. Setelah kita menuntut ilmu, hendaklah kita mengamalkan ilmu tersebut. Sebagaimana hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, manis dada ilman walam yazdad hudan walam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmunya sedangkan hidayahnya iaitu amalannya tidak bertambah, maka ia hanya bertambah jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takut apabila ilmu kita banyak, ilmu kita bertambah, rajin untuk kita pergi menuntut ilmu, tetapi amal-amal kita itu tidak ada. Amal kita tidak bertambah. Sebenarnya kita bertambah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu penting untuk kita menjadikan ilmu itu sebagai perisai untuk kita beramal dengan ilmu tersebut. Jadi kita sambung kepada bab tentang salah satu daripada rukun di dalam solat, iaitu niat. Niat daripada sudut bahasa ialah lintasan di dalam hati. Apa yang terkandung di dalam hati semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi yang terzahir. Dari sudut istilah, niat merupakan lintasan hati yang disertai dengan perbuatan, iaitu niat yang disertai dengan perbuatan. Kalau di dalam ibadat solat, niat kita itu termasuk juga dengan perbuatan tiga, iaitu qasad, ta'rud dan ta'yin. Semayang kita itu ketika kita mengangkat takbiratul ihram, Allah, ketika itu ada qasad, ta'rud dan ta'yin. Sahaja aku berdiri, sahaja aku solat, berdiri solat. Berdiri itu merupakan salah satu rukun di dalam solat, iaitu rukun fi'li. Maka kita berdiri untuk apa? Berdiri untuk solat. Ada orang berdiri untuk menghormati lagu kebangsaan, ada orang berdiri kerana menyambut tetamu, tetapi kita berdiri untuk solat. Itu qasad di dalam niat yang kita lintaskan di dalam hati kita. Kemudiannya dengan ta'rud dan ta'yinnya, iaitu dengan menentukan apakah ianya solat fardu ataupun solat sunat. Perlu kita niatkan apakah ia fardu ataupun sunat. Kemudian menentukan jenis sembahyangnya, sama ada subuh, zuhur, asar, maghrib atau isyak. Itu lintasan di dalam hati. Definisi niat di dalam bahasa Melayu agak berbeza dengan istilah yang digunakan pakai oleh ulama fiqh. Ulama fiqh sebagaimana hadis daripada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amrin ma nawa. Panjang hadis ni sebenarnya. Sesungguhnya semua perbuatan itu amat bergantung kesahihan dan kesempurnaannya kepada niat. Dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan niatnya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan disyarahkan dalam Fathul Bari oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi niat itu membezakan antara ibadat dan adat. Akan membezakan antara adat dan ibadat. Niat untuk kita lepas ni pergi makan kerana lapar. Kalau kita niat lapar, makan dapat kenyang. Tetapi kalau kita niat untuk makan, untuk menambah tenaga kita, untuk menguatkan kita melakukan ketaatan kepada Allah SWT, itu akan mendapat ganjaran pahala. Itu sebab kalau kita melihat sebagaimana Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Bidayatul Hidayah, hatta di dalam ketika kita mengambil wudu, semua kita niatkan lillahi ta'ala, sebagaimana yang kita sebut di dalam doa iftitah kita tu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya lillahi ta'ala. Maka kita akan mendapat ganjaran pahala ketika berwudu. Zahir dan batin akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apabila kita memasukkan mulut air ke dalam mulut kita berkumur-kumur, maka niatkan agar Allah SWT melancarkan mulut kita dan meringankan mulut kita untuk berzikir kepada Allah, suka untuk membaca Al-Quran. Apabila kita buang air tersebut, agar Allah SWT mengekang mulut kita daripada bercakap perkara-perkara yang buruk. Kemudian apabila kita masukkan air ke dalam hidung kita itu, niatkan, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, agar kita dapat mencium baunya syurga. Apabila kita membuang air daripada hidung tersebut, niatkan agar Allah SWT tidak mendatangkan bau yang busuk daripada api neraka. Apabila kita membasuh muka kita, niatkan kerana ada dua wajah di akhirat besok, wajah yang berseri dan wajah yang hitam. Niatkan agar Allah SWT mencahayakan muka kita. Pada hari kiamat kita tak nak wajah kita menjadi wajah-wajah orang-orang kafir, ataupun wajah-wajah orang yang fasik, ataupun wajah orang yang munafik yang hitam. Itu sebab penting dalam wuduk itu kita niat. Wuduk itu merupakan kosmetik yang paling baik untuk orang Islam. Senantiasa berwuduk, ia akan mencahayakan wajah kita di akhirat dan dikenali oleh Nabi SAW. Tak payah pakai kiu putih, tak payah. Itu tak mencahayakan wajah kita. Ataupun terlajak lari, itu tak payah. Buang-buang duit dia tuan-tuan, tak payah. Lebih baik kita berwuduk. Itu akan dikenali oleh Nabi SAW. Kemudian apabila kita membasuh tangan kita yang kanan, niatkan agar Allah SWT akan memberi suratan amal kita dan kita mengambilnya dengan tangan kanan. Basuh tangan kiri begitu juga. Ni dah cerita tentang kitab Bidayatul Hidayah, panjang. Bab niat ni panjang tuan-tuan. Panjang. Kalau sampai besok pagi pun tak habis niat ni. Kiri, agar Allah SWT tidak memberi kitab kita dengan tangan kiri. Basuh kepala macam tu juga, agar Allah SWT melindungi kepala kita itu daripada panas teriknya matahari di padang mahsyar, tidak terbakarnya rambut kita itu dengan api neraka. Basuh telinga, begitu juga niatkan agar Allah SWT menjadikan telinga kita ini boleh menambat ilmu pengetahuan yang kita dengar dan suka mendengar Al-Quran, suka mendengar nasihat, suka mendengar hadis, agar telinga itu tidak menjadi jambatan saja yang masuk kanan keluar kiri. Basuh kaki begitu juga, niatkan agar kita dapat meniti titian sirat dengan lancarnya. Ini semua disebut dalam kitab Bidayatul Hidayah. Tentang niat saja yang penting. Sebab kadang-kadang niat itu
telah berubah seseorang tu niat tak betul. Apa sebab pergi masjid bang? Ada datuk datang nak bagi bantuan. Apa sebab pergi masjid? Ada orang kahwin. Apa sebab pergi masjid? Ni ibu tunggal dapat bantuan, baru pergi masjid. Apa sebab kita menuntut ilmu? Mengaji sampai di Mesir, mengaji sampai di Jordan, mengaji sampai ke tanah-tanah haram, rata mengaji sampai Jordan, sampai dapat PhD. Apa pasal mengaji? Agar dapat jawatan yang tinggi nanti, dapat kerja yang best. Lepas tu dapatlah bangga dengan kedudukan aku, yang aku ini ada PhD hadis, orang lain tak ada. Itu sebab kadang-kadang niat orang yang belajar agama pun menjadi rosak kerana mengejar kepada jawatan. Sijil yang dia dapat itu menjadi batu loncatan untuk dia mendapatkan jawatan yang besar. Ini fitnah akhir zaman orang yang mengaji agama pada hari ini. Sedangkan bagi orang yang mempelajari ilmu agama berniat semuanya untuk mencari redha Allah, bukan niat untuk menjadi orang alim dan untuk membodohkan orang-orang yang jahil, bukan. Itu kena betul niat. Niat mengajar pun kena betul, bukan niat kerana fulus. Kerana niat kerana fulus, orang buat mungkar dalam masjid dia diam, dia tak berani nak tegur, takut kena pancung, takut tak dapat lagi kuliah. Itu kerana fulus. Kalau lillahi ta'ala, dia berani kerana benar. Dia akan bercakap dengan siapa saja tanpa memilih siapa yang akan ditegur. Sebab saya pernah satu masjid, saya tak tahu dia tu pengerusi masjid. Jadi bersembang, tak pernah datang, biasalah pengerusi surau biasa datang masjid. Yang jarang datang masjid pengerusi masjid, nazir masjid. Bila ada mesyuarat baru datang, bila ada agung baru datang, ada datuk baru datang, itu biasa. Kalau tidak, muka tak pernah nampak. Jadi kita tak kenal, tak pernah nampak muka pun. Tiba-tiba datang main handphone, bersembang. Jadi kita tegur kena pancung terus lah bang. Rupanya orang kita ni dia tak boleh ditegur. Tak boleh ditegur. Tegur terus kena tukar. MB Kedah tegur, habis gugur langsung. Siapa tegur kena gugur. Itu biasa. Tak boleh tegur orang kita ni. Dia nak kena senyap, dia tengok kan, diam je. Tak boleh tegur kemungkaran yang berlaku. Apatah lagi dalam rumah Allah. Kalau kita tegur imam tu yang panggil kita kuliah, imam pula yang akan pancung kita, tak nak bagi kita kuliah lagi. Itu biasa. Sebab niat tak betul untuk menuntut ilmu. Niat untuk menuntut ilmu ni agar kita mendapat ilmu, kemudian untuk kita beramal dengan ilmu tersebut. Baik. Jadi ia akan membezakan antara ibadat dan adat. Setiap orang yang menunaikan solat wajib menghadirkan niat dengan hatinya ketika takbiratul ihram Allah. Ketika itu lintasan hati. Ketika Allahu Akbar tu tak ada lagi dah. Kadar mana yang panjangnya? Di antara yang disebut adalah sampai 12 harakat. Allahu Akbar tu kadar panjang. Yang paling cepat lagi bagus. Allahu Akbar. Sebab lintasan hati saja. Yang jenis was-was memang payah. Allah tak masuk-masuk lagi. Di antaranya sebab apa jadi was-was? Makan yang syubhah. Kemudiannya pakaian juga daripada hasil yang haram. Banyaklah menjadi was-was dalam hati itu, hati tidak bersih, yang mudah untuk diganggu oleh syaitan. Jadi ketika itu kita menghadirkan hati kita, niat itu ketika takbiratul ihram. Hal tersebut didasarkan pada sabda Nabi SAW berbunyi, sesungguhnya semua perbuatan ataupun amal itu amat bergantung kepada niat, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan niatnya. Apa yang dia niatkan itu, itulah yang dia dapat. Kita datang menuntut ilmu, niatkan, ya Allah Tuhanku, berikan kepada aku kefahaman ilmu agama. Ya Allah Tuhanku, jadikan aku, ilmu aku ini akan bertambah amal aku. Ya Allah ya Tuhanku, jadikan ilmu yang aku tuntut ini
akan menjadi kebaikan kepada keluargaku, dan aku berniat juga segala amal-amal solehku dengan membaca Al-Qurannya, menuntut ilmunya, solatnya, puasanya, untuk aku hadiahkan kepada kedua orang tuaku. InsyaAllah kita dapat, orang tua pun dapat. Ini niat yang paling baik. Ini penting. Itu penting kepada niat. Kalau niat tak betul, jadi tak betul lah. Kerana Allah SWT tahu dalam hati kita itu. Kerana niat ini tidak akan diketahui oleh orang lain. Sebagaimana dalam satu hadis, niatul mu'minin khairun amali. Ada kalanya niat itu lebih baik daripada amal. Sebab niat itu orang tak nampak. Kalau amal orang nampak dengan riaknya, wujudnya, takburnya. Dia niat nak pergi belajar, niat nak pergi menuntut ilmu misalnya, tapi ada halangan menyebabkan dia tak dapat. Tetap juga ditulis ganjaran pahala oleh Allah SWT dengan niat tersebut. Dia niat malam ni, niat setiap malam niat, tapi mujahadah, bangunlah tahajud, niat untuk bangun tahajud, tapi disebabkan sebab letih, sebab penat, akhirnya tak terkejut sampai kepada azan subuh, as-salatu khairum minan naum, tak dapat bangun, tapi dah niat dah. Tetap Allah akan menulis ganjaran, dan tidur itu menjadi sedekah bagi dia. Tapi jangan niat saja, kena mujahadah lah. Sekarang dah mudah dah tahajud tuan-tuan. Sebab apa? Subuh dah lebat. Takkan tua-tua ni pukul 5 tak boleh bangun. Macam budak bujang lagi tidur. Kita dah umur tua dah, kurangkanlah tidur. Kurangkan tidur untuk kita melakukan solat tahajud dan juga solat witir dan baca Al-Quran sebelum subuh. Kerana itu mempunyai fadilat yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ketika mendirikan solat isyak, umpamanya seorang itu harus melafazkan usolli arba'a rakatin fardu al-isya'i adaan al-hadiri lillahi ta'ala. Maksudnya saya berniat menunaikan solat 4 rakaat fardu isyak sekarang tunai kerana mencari keredaan Allah yang maha luhur. Ini dalam kitab ni. Kita mudah saja usolli fardhu isya'i arba'a rakatin adaan, niatkan makmuman lillahi ta'ala. Kalau jemaah tidak berniat makmuman, maka batal solatnya. Batal terus. Tak kira dah, terus 3 tu. Balik awal lah. Tetapi berbeza dengan imam. Kalau imam tidak berniat imaman, solatnya itu tidak batal dan sah, cumanya dia tidak mendapat ganjaran pahala berjemaah. Itu imam ada kelebihan. Makmum kena niat. Dan makmum ketika kita sembahyang, baik imam ataupun makmum, jangan sekali-kali ada lintasan hati untuk mufarakah. Kalau betul-betul dia nak keluar daripada sembahyang, dah ada niat dah, lepas tu tak jadi, sembahyang dia batal. Begitu juga ketika masuk masjid. Ketika masuk masjid, kita sembahyang tahiyatul masjid. Dalam sembahyang tu teringat untuk kita niat itikaf. Jangan sekali-kali berubah niat untuk niat itikaf, kerana kita sedang tahiyatul masjid. Lepas tu baru niat itikaf. Itu sebab penting. Niat ini akan mensahkan ataupun merosakkan sesuatu amal. Tapi kadang-kadang syaitan tu datang mengganggu tu janganlah kita ni. Jangan kita risau tentang permainan syaitan. Apabila seseorang itu seorang makmum, maka dia wajib menambah kata-kata di dalam hatinya, muqtadian ataupun makmuman ataupun jamaatan, mengikut ataupun bermakmum ataupun berjemaah. Apabila dia mengikuti solat imam tanpa niat mengikutinya, maka batal solatnya. Dan apabila dia sebagai imam, maka disunatkan untuk berniat sebagai imam dengan mengatakan imaman sebagai imam kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akan mendapat ganjaran pahala bagi imam. Tapi kalau dia tak niat, tak dapat ganjaran pahala berjemaah. Itu sebab kalau kita tengah sembahyang seorang-seorang, datang orang kat belakang, ikut kita sembahyang, kita tukar niat menjadi imam, dapat ganjaran pahala, iaitu berjemaah. Demikian pula apabila seseorang akan menunaikan solat zuhur, umpamanya dia harus mengucapkan dalam hatinya usolli fardhu az-zuhri
Al-Baqarah tadi, lillahi ta'ala muqtadiyan. Saya berniat menunaikan solat fardu zuhur 4 rakaat kerana mencari keredaan Allah yang maha luhur sebagai makmum. Ini cara dia orang kat sana tu. Cara kita ikut cara kita lah. Kita dah belajar dulu kan. Saja aku solat fardu zuhur 4 rakaat makmuman, dah cukup dah. Dia sebenarnya yang cukupnya sahaja aku tu berdiri itu qasad. Solat fardu dah cukup. Apa solatnya? Zuhur. Cukup dah. Tak tambah 4 rakaat pun tak apa. Sebab tak ada zuhur 6 rakaat, tak ada 8 rakaat, tak ada. Zuhur tetap 4 rakaat. Maghrib tak tambah 3 rakaat pun tak apa. Itu sebab orang yang ni mudah. Kalau dia nak tambah, sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat mengikut imam menghadap kiblat, panjangnya. Itu yang jadi was-was tu. Dia sebenarnya mudah. Menambah lillahi ta'ala tu kerana Allah Ta'ala itu adalah sunat. Kerana memang kita, tujuan kita lillahi ta'ala. Itu mudah. Dan perlu kita berniat ketika itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Bagaimana pula bagi orang yang was-was? Allah tak masuk-masuk, Allah tak masuk-masuk. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang itu kerana was-wasnya tersebut tu. Jadi ada dalam mazhab lain yang mengatakan dia boleh berniat daripada rumahnya masuk, terus dia menggunakan mazhab yang lain seumpama di Mekah, Allahu Akbar. Itu bagi orang yang was-was. Bagi yang was-was, yang tak was-was, kita ikut mazhab kita. Pandangan mazhab ni perlu kita ikut. Dan kita meraih juga mazhab yang lain. Itu penting. Maka dengan itu perselisihan di antara para ulama mujtahid itu banyak. Dalam hukum fiqh beribu banyak. Tapi mereka tak berbalah. Mereka tidak salah menyalahkan. Biasalah berselisih pendapat biasa dalam hukum fiqh. Kerana atas ijtihad mereka, kemampuan mereka untuk mengistibatkan hukum di dalam Al-Quran. Itu berselisih. Kita berselisih, terus kafir, syirik, bid'ah. Tak bagi can, masuk neraka terus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasa. Berselisih pendapat. Kita dengan isteri pun berselisih pendapat banyak. Dia tak suka apa yang kita suka, kita juga tak suka apa yang dia suka. Berselisih. Tapi bercerai-berai tak? Kalau bercerai-berai itu memang parahlah tuan-tuan. Dengan kawan-kawan pun berselisih pendapat, tapi jangan sampai berpecah belah. Kita masalah kita ni berselisih pecah belah tuan-tuan. Berbeza bendera pecah belah. Pecah belah. Bahasa pun tak sama, Negeri Sembilan lain, Kelantan lain, Kedah lain, Penang lain, Johor lain. Bahasa dalam negara kita pun berselisih tak sama. Cuma antara faham dengan tak faham bahasa itu saja. Seumpama kadang-kadang tu dipanggil dalam bahasa Negeri Sembilan, dia kata miscommunication. Tak faham bahasa orang Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan lah cakap gitu. Jangan marah je. Sebab orang Negeri Sembilan biasa daripada wan saya dulu, ulurkan celite dan torchlight. Celite. Kopi kodai tadi ada balance tak jam? Balance. Dah cakap lah dulu. Orang dulu dah lama dah cakap putih. Cuma antara faham dengan tak faham. Seumpama ada orang luar pergi Kelantan, nak duduk 5 hari sana, seluar selai dia bawa, duduk 5 hari ataupun seminggu, seluar panjang, selai saja. Jadi nak pakai seminggu rasa tak sedap lah. Jadi ada seorang kata dia recommend kau pergi kedai satu tu, kedai tailor tu, hari ni buat tempah seluar, besok siap. Dia pun pergi. Jadi yang tokek tu orang Kelantan, tailor tu, mu nak seluar gano, nak buat seluar gano ni, seluar panjang lah, dia tu seluar panjang. Seluar panjang gano, fashion gano mu nak buat, biasa punya lah, dia kata biasanya letak poket 2 belah dia tu. Besok siap. Besok dia datang ambil.
Terkejut dia, poket sampai kat kaki. Dia tanya, apa pasal ni seluar macam ni? Semalam kecek poket 12, kahwin buat 12. Memang 12 betul dia buat. Sebab tak faham bahasa. Katakan orang yang pure Kelantan je. Mari Kelupur Mari Kelupur. Tiba-tiba sakit dada. Macam Haji ni sakit gigi, ni sakit dada. Sakit demam sebab panas. Panas. Hari panas, cuaca panas, demam semua. Jadi pergi klinik, doktor bagi ubat semua, sampai dekat kaunter tu nurse bagi ubat. Pakcik, ni makan ubat ni ubat demam, ini ubat antibiotik, ini ubat sesama, ini ubat sakit badan, ini macam-macam ubat lah. Ini kena selalu makan pakcik. Kalau makan selalu bagi air lah, kahwin makan selalu, habis semua dia telan. Sebab orang Kelantan selalu tu on the spot. Cuma faham bahasa. Ni 9 macam tu juga, tentang sama juga. Ni 9. Kalau tak faham bahasa lain. Kalau zaman penjajah dulu orang putih dia suka merayau jalan rumah orang kampung. Jadi dia akan bawa seorang orang kampung untuk menemani dia, nak kenal dengan orang kampung, nak beramah mesra. Ada di antara rumah orang kampung tu ada pelihara anjing dalam tu. Jadi orang kampung tu kata, "Sir, jangan masuk rumah ni, sir." Apa pasal? Dia kata, "Why?" Dia kata, "Anjing tu nak kam, sir." Oh, never mind, dia masuk. Kena terekam lah. Dia kata nokam. Nokam kena terekam. Dalam 9. Dia pun masuk. Sebab tak faham bahasa. Tapi berselisih pendapat kita itu kadang-kadang disebabkan kita sendiri yang taksub kepada mazhab. Itu masalah. Taksub mazhab ni payah ni. Taksub mazhab. Masing-masing nak menegakkan mazhab masing-masing. Ini yang tak jadi. Akhirnya berbalah dan bergaduh. Masing-masing dengan hujah masing-masing. Kalau kita lihat imam-imam mujtahid, mereka tidak berbalah dalam berbeza-beza pendapat. Ada di antara imam mujtahid yang mengatakan qunut subuh itu tidak sunat. Imam Syafi'i sunat, jadi tak berbalah. Ini yang berlaku dalam imam mujtahid. Tapi yang hari ini berbalah bukannya imam mujtahid, imam masjid dia. Setakat imam masjid dia berbalah. Ini jadi masalah. Apabila dia menunaikan solatnya secara individu, dia harus mengatakan saya berniat menunaikan solat fardu zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala, cukup. Apabila dia menunaikan solat zuhur qabliyah, maka ucapkan juga di dalam hati itu qabliyah. Kalau ba'diyah, itu menentukan bezanya. Tapi kebiasaannya kalau lepas daripada zuhur tu memang ba'diyah lah, mana ada qabliyah lagi. Itu yang mudahnya. Apabila seseorang melaksanakan solat sunat witir 3 rakaat sekaligus, maka dia menentaskan di dalam hatinya ada tambah dekat situ, iaitu salasa, iaitu 3 rakaat. 3 rakaat witir katakan. Saya tak nak panjang-panjang, kalau panjang-panjang nanti habis masa dah. Apabila dia menunaikan solat witir tersebut 2 rakaat lalu diasingkan, itu beza pula. Usalli rakaataini, rakaat ini itu menjadi 2, tidak ada tambah salasa. Kalau 1 rakaat rakaatan, itu lafaz niat, iaitu talafuz niat yang sunat untuk diucapkan. Saya berniat menunaikan solat 1 rakaat witir pada malam ini demi mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang nak cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan nak cari apa lagi. Seorang-seorang kat rumah nak cari apa lagi. Manakala dalam solat sunat hari raya dia melafazkan, begitu juga mengikut imam. Banyaklah dekat sini. Baik. Masalah penting. Apabila imam tidak berniat dengan tegas menjadi imam, maka solatnya sah dan dia hanya dinilai menunaikan solat munfarid, iaitu solat sendirian saja. Beliau tidak mendapat pahala berjemaah dan tidak mendapat pahala menjadi imam. Tetapi solatnya sah. Rugilah kalau imam itu tidak berniat imaman. Sesungguhnya seorang hanya akan dapat ganjaran mengikut apa yang dia niatkan. Penting. Itu sebab hakikat niat ini, tuan-tuan. Dalam niat ini, apa tujuan kita belajar ilmu? Ini saya nak sentuh bab luar tentang niat kita. Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah ta'ala berkata, ibu aku telah berpesan, ya bunayya la tata'allimil ilma illa idza nawaital amala bihi
Wa illa fahuwa wabalun 'alaika yaumal qiyamah. Wahai anakku, janganlah sekali-kali kamu mempelajari suatu ilmu melainkan setelah kamu berniat untuk beramal dengan ilmu tersebut. Jika tidak, maka ia merupakan bala bagi kamu pada hari kiamat kelak. Ini yang kita takut. Kalau belajar ilmu tetapi kita tidak beramal dengan ilmu tersebut. Hari ini ramai orang suka belajar ilmu tetapi tidak mengamalkan. Apatah lagi yang ditakuti oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Yang paling aku takut pada umat ini, mereka itu alim pada lisan, jahil pada hati, yang tidak beramal. Orang melihat seolah-olah macam orang alim, bersyarahnya, hadisnya, riwayat sana, riwayat sini. Qala Allah Ta'ala, hebat. Hebat syarahnya. Ini yang ditakuti kerana tidak beramal dengan ilmu. Itu sebab Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, bukanlah ilmu dengan banyaknya riwayat, tetapi ilmu itu yang dimanfaatkan dan diamalkan oleh tuannya. Itu sebab orang-orang dulu dia tak banyak menuntut ilmu, tetapi seiring dengan amal mereka, mereka beramal. Tapi kalau banyak menuntut ilmu tidak ada amal, tak ada guna. Macam tuan-tuan lah, ada banyak kereta banyak kan? Tapi pakai satu je, yang lain simpan di rumah. Baik bagi kat saya, boleh saya pakai buat kerja dakwah. Ini ada ancaman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi azaban yaumil qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmi. Sedahsyat-dahsyat siksaan manusia pada hari kiamat ialah orang yang alim yang Allah tidak memanfaatkan dengan ilmu. Nampak alim jadi imam tapi ilmu ditinggalkan. Ilmu tidak boleh menjadi pembimbing untuk dirinya sendiri. Ganjaran-ganjaran sunat yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW banyak dibuang begitu saja. Ini banyak saya sebut. Bila kita tanya dia, itu sunat saja, itu sunat saja, amal tu amal sunat saja. Itu jawapan mereka. Sedangkan apa tujuan kita menuntut ilmu? Untuk mendapat amal. Untuk mendapat ilmu itu kemudian kita beramal dengan ilmu tersebut. Itu sebab Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Tak beri manfaat, nak buat apa? Tidak memberi kebaikan untuk diri dia. Kalau dia sebagai ulama, dia sebagai da'i, sebagai pendakwah, sebagai ustaz, ini yang disebut iaitu membakar diri sendiri dan menerangi orang lain, seumpama lilin. Orang lain dapat ilmu dia, orang lain dapat beramal, tapi dia sendiri tidak beramal dengan ilmu itu. Ganjaran sunat ni tuan-tuan, dalam satu hadis kursi, Nabi SAW bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ma taqarrama ilal muqarrabuna bimithli ada imaf tarattu alaihim wala yazalu abdu yatafarraqu ila bin nawafi hatta uhibba fa idza ahbattuhu kuntu sam'u alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yam'atishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam hadis kursi, tidak ada satu cara yang lebih sesuai untuk hamba-Ku menghampirkan dirinya kepadaku dengan seumpama mereka, melainkan ibadat yang Aku fardukan ke atas mereka. Dan sentiasa seorang hamba menghampirkan diri kepada Aku dengan menambah amalan-amalan sunat-sunat. Tambah amal sunat, baru boleh hampir kepada Allah. Setelah mereka melakukan yang fardu-fardu sehingga Aku mencintainya, maka apabila Aku telah mencintainya, maka Akulah pendengaran yang ia mendengar dengannya, dan Akulah penglihatan yang ia melihat dengannya, dan Akulah lidahnya yang ia bercakap dengannya, dan Akulah tangannya yang ia menyentuh dengannya, dan Akulah kakinya yang ia berjalan dengannya.
Kita tengok. Ini kebanyakan yang berlaku. Itu sebab saya sentuh tentang orang-orang alim, baik tak kira. Saya menyentuh juga. Hebat syarahnya. Tapi bersyarah sampai lupa nak azan isyak. Tak peduli. Sini kalau ada pensyarah ke ustaz ke, dia tak nak azan, berhentikan. Ambil mic tu letak bawah, jangan pergi dia bersyarah. Azan dulu. Kerana fadilat azan tu cukup besar. Azan, tuan-tuan dan puan, apabila dikumandangkan pada satu tempat, Allah akan mengangkat azabnya pada tempat tersebut, pada hari tersebut. Dan azan juga boleh mencuit hati-hati untuk orang datang ke masjid. Boleh mengetuk hati untuk orang datang masjid. Tapi kalau tak dikumandangkan azan, bersyarah saja, azan tinggal. Ini syariat Nabi SAW. Ini kebanyakan yang tinggal. Begitu juga amalan-amalan selepas pada solat fardu, banyak ditinggalkan. Imam yang menjadi imam daripada Mesir, daripada Mekah, daripada Madinah, daripada Suriah, daripada Darul Quran Jakim. Tinggal amalan-amalan sunat. Tok guru kampung dulu, orang kampung dulu, imam-imam kampung dulu. Masya Allah tabarakallah. Subuh saja tuan-tuan, Masya Allah tabarakallah. Dengan amalan-amalannya lepas membaca istighfar 3 kali, la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul hamdu yuhyi wa yumiitu 10 kali, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Kemudian baca Allahumma anta salam wa minka salam. Kemudian baca Fatihah, kemudian membaca ayatul kursi. Lepas tu baca pula amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Baca pula syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wal qa'iman bil qis la ilaha illallah azizul hakim inna ad-dina indal islam. Kemudian baca laqad ja'akum rasulun anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil azim. Kemudian baca pula bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ini ayat untuk menghantar sihir kepada orang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Malam ni saya bagi kepada tuan-tuan, baca alam tara kaif sampai kepada faja'alahum. Yang akhir itu baca 3 kali, niatkan ya Allah Tuhanku, hantar balik sihir ini pada orang yang menghantar pada ini. Tuan-tuan nak beramal, boleh gunakan ini. Ini telah diberikan oleh salah seorang guru kepada kami. Amalkan ini. Banyak amal-amal yang boleh kita gunakan. Tapi kalau itu sebab tanda keberkatan ilmu seseorang itu apabila menuntut ilmu, ialah dia mengamalkan ilmu tersebut. Itu tanda berkat. Bukan pergi menuntut ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmu tersebut. Tak ada keberkatan. Orang-orang dulu tak banyak pergi daurah, tak banyak pergi menuntut ilmu. Tetapi keberkatan itu ada dengan mengamalkan ilmu tersebut. Tak pernah mereka meninggalkan subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tak pernah meninggalkan. Dah habis pula yang tu baca lagi. Ya Latifu ya Kafi, ya Hafizu ya Syafi, ya Latifu ya Kafi, ya Hafizu ya Syafi. Allah ya Latifu ya Wafi, Allah ya Karim anta Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh pergi ke Masjid Batu Kiki kampung saya. Masih lagi bacaan itu, lepas baca la ilaha illallah, baca ya Latif, ya Latif, ya Latif. Riuh masjid tu. Masjid Kuala Lumpur tak ada. Masjid Kuala Lumpur cincai je. Semua sibuk dengan dunia. Masih lagi. Sebab imam dia tu umur dah 70 lebih dah. Merupakan anak kepada tuan guru saya sendiri. Al-alim, al-alamah, tuan guru Syekh Haji Abdul Majid Abdul Karim rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama ke-69 yang amalnya hidup. Dia mengajar kami ilmu dan amal.
Bukan sekadar ilmu saja untuk bersyarah. Itu sebab di antara pesanan yang saya ingat daripada dia, jangan engkau menjadi dai, jangan sampai menyampaikan ilmu sebelum engkau beramal dengan ilmu tersebut. Setelah kita beramal, setelah kita menunjukkan jalannya, wirid jangan tinggalkan, kita pembuat, baru kita berani menyampaikan pada orang. Kalau tidak, tak guna. Azan dulu. Lepas azan kita sambung sampai pukul 12.30 ke. Ustaz dah tinggal ustaz seorang je, orang balik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik, dah besar. Oh, bila. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'ala shalah. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Hayya 'ala shalah. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Niatkan dalam hati kita
sebagaimana yang saya sebutkan tadi, lillahi ta'ala, untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bertambah ilmu dan beramal dengan ilmu tersebut. Itu yang paling penting. Sebab kadang-kadang niat kita tak betul juga. Niat tak betul ni tak jadi, tuan-tuan. Niat kita tu kadang-kadang mengintai-intai orang. Aku kerja, kalau jadi AJK masjid aku buang dah ustaz ni. Tu niat tak betul. Tu banyak. Tu banyak perangai macam tu. Banyak perangai. Kalau akulah jadi AJK masjid aku buang. Imam ni pun aku campak buang. Tu banyak. Itu yang perpecahan yang berlaku dalam masyarakat kita. Kalau masjid dipegang oleh golongan-golongan hijau, dia buang ustaz-ustaz yang cenderung kepada biru. Kalau ustaz-ustaz yang kalau masjid dikuasai oleh orang-orang yang cenderung kepada biru, dia buang ustaz-ustaz yang cenderung kepada hijau. Itu perangai orang kita. Buruk sangat. Masjid kita jadi tempat pecah belah, tuan-tuan. Ini berlaku di mana-mana saja. Tak ada penyatuan disebabkan bendera berbeza, warna berbeza, ideologi politik berbeza, berpecah. Perangai buruk orang bangsa kita. Padahal satu bangsa saja. Sedangkan bangsa-bangsa Arab ada yang bersatu, Muhajirin dan Ansar bersatu, Aus dan Khazraj bersatu. Kita satu orang Melayu bersatu. Nama saja, lagu saja, bersatu kita bersatu, pecah belah. Bersatu apa ke benda? Hancur. Allahu Rabbi. Ini yang berlaku, tuan-tuan. Kita nak hijau pun pecah juga. Dah ada pula amanah, lepas ni keluar lagi satu lagi, tidak amanah pula. Dah macam-macam. Mana satu nak ikut? Tak payahlah. Itu sebab saya tak ada ideologi. Kepatian bagi saya tak ada. Yang mana betul saya ikut, tak betul saya tak nak ikut. Itu mudah. Kita sendiri ada akal, kita sendiri ada fikiran, kita tengoklah. Kita tengok. Kalau calon tu, ahli tu, salah seorang orang tu yang wara', bertakwa kepada Allah, orang tu kita ikut. Ini niat nak dapat undi, baru datang masjid, baru jumpa orang, salam, apa khabar pakcik, apa khabar pakcik. Itu niat tak betul. Nak dapat undi baru datang, jumpa orang, tak kira lah belah mana sekali pun. Baru nampak muka kat masjid, habis pilihan raya tak nampak dah muka. Itu niat tak betul. Itu kata niat tak betul. Jadi niat kita ialah menuntut ilmu, beramal, dan kita menambah amal-amal soleh kita dan mengikut kerangka mazhab mu'tabar, mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam negara kita. Orang kata tak payah pakai mazhab, pakai Al-Quran dan hadis saja. Ini orang jahil murakkab sebenarnya. Dia tak tahu yang dia salah dan dia jahil. Jahil murakkab dia apa? Jahil berlapis-lapis. Sedangkan dia tidak memahami kandungan Al-Quran itu untuk mengistibatkan hukum. Dia bukan ulama mujtahid. Apa dalil untuk kita memazhab? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tiba-tiba hari ini orang mengatakan ulama-ulama tu tak maksum. Ulama-ulama tu ada salahnya. Ini orang yang merendahkan martabat para ulama terdahulu. Ulama-ulama dulu tak macam ulama sekarang, tuan-tuan. Ulama-ulama dulu wara', ilmunya, tawadu, amalnya. Hari ini amal mana? Tak ada. Sedangkan Allah SWT mengangkat darjat para ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat orang yang beriman di antara kamu, dan diangkat orang-orang yang diberi ilmu beberapa darjat. Itu para ulama. Para ulama diangkat. Dan baginda Nabi SAW juga mengatakan ulama itu adalah pewaris para Nabi. Tiba-tiba kita kata ulama ni tak masuk. Kita ni masuk sangat kan? Kita ni hebat sangat ke? Baru dapat PhD hadis, baru mengaji dalam beberapa tahun saja, tiba-tiba dah menapik dada. Sijil, tuan-tuan. Saya cerita, waktu saya sekolah dulu, ada seorang Cina. Cina ni dia minat sangat pengajian Islam. Dia tak masuk Islam. Pengajian Islam minat sangat. Pengajian tinggi Islam dalam STPM ada kan? Dia ambil, dia skor. Dia yang paling tinggi sekali. Tapi
dia tak menganut agama Islam. Apakah boleh kita katakan dia seorang yang Islam yang baik? Tak. Ramai macam tu. Macam ni lah. Setakat tertulis dalam kertas saja dapat sijil. PhD. Allahu Akbar. Tiba-tiba hadis-hadis yang dhaif dikatakan maudhu. Hadis-hadis yang banyak hadis-hadis dikatakan sebagai hadis yang maudhu. Mana pernah dengar? Kita kata. Ini isu ni panas. Semalam lagi panas. Ni tak sepanas cuaca yang ada pada sekarang ni. Dengan kemunculannya Datuk Ayub Khan yang membalasah golongan-golongan Wahabi Salafi yang mengikut kerangka Ibn Taymiyah yang telah pun menuduh amalan-amalan umat Islam dengan bid'ah. Inilah permulaan yang akan melahirkan keganasan. Sebab apa? Muhammad Ibn Wahab, pengasas Wahabi dulu, dia tuduh orang syirik lah, yang bertawasul, istighathah, ziarah kubur, yang beramal buat amalan-amalan, dituduh syirik, bid'ah, khurafat. Akhirnya diperang dengan keganasan, dibunuh para ulama. Di Taif berapa ribu ulama termasuk keturunan Rasulullah SAW dan Syekh Zawawi sendiri, mantan mufti Mekah, disembelih oleh golongan Wahabi. Sebab dikatakan telah musyrik, telah melakukan penyembahan kepada selain daripada Allah. Sebab ziarah kubur, sebab bertawasul kepada Nabi SAW. Ketika penaklukan kota Mekah dan Madinah oleh golongan Wahabi yang telah menghancurkan kerajaan Turki Osmaniyah, kitab Dalil Al-Khairat yang mengunjungi selawat pujian-pujian kepada Nabi SAW dibakar dan diinjak-injak. Punya jahat Wahabi. Hari ini kita buat Maulidur Rasul, dia tuduh bid'ah. Kita baca tawasul, ya Imam Rusli sanadi anta ba'dallahi mu'tamadi. Syirik. Al-madad ya Rasulullah. Syirik. Tu kerja Wahabi. Dia nak menggantikan Malik. Kenal Malik? Malik adalah penjaga neraka. Dia nak gantikan, nak masukkan sumbatkan orang Islam dalam neraka. Allahu Akbar. Bahaya pemikiran itu. Yang akhirnya mereka berkembang dibantu dana oleh kerajaan-kerajaan asing yang mereka masuk dalam pertubuhan parti politik, NGO, buat pula pertubuhan. Tak boleh berceramah ke masjid sebab disekat penyampaian dakwah yang mengelirukan, yang merosakkan umat Islam. Dia buat pertubuhan kebajikan macam-macam. Di Taman Tun ada satu pertubuhan kebajikan. Dia dah macam orang kafir dah. Orang kafir dia tak boleh nak buat gereja, dia buat macam tu. Nak merosak, nak Kristiankan orang Islam. Macam tu lah. Ini yang berlaku. Apa yang didedahkan oleh Datuk Ayub Khan semalam itu, SSC Datuk Ayub Khan daripada Bukit Aman, bahagian teroris, memang berdasarkan kepada fakta. Lihat saja Nordin Maktob yang bom di Bali menganut fahaman Wahabi. Dia bunuh, main bunuh saja. Inilah yang berlaku. Dan mereka itu mengatakan kita ini adalah orang musyrik dan halal darah kita untuk dibunuh. Apa yang Datuk Ayub Khan bawa semalam itu adalah benar. Kita berterima kasih kepada PDRM yang telah pun prihatin untuk melihat perkara ini. Dan kita harap juga jabatan-jabatan agama bekerjasama dengan PDRM untuk mengekang orang-orang ini daripada menyampaikan sesuatu yang boleh merosakkan umat Islam. Alhamdulillah, negeri saya tegas. Di Sembilan tak ada. Datuk Mufti Datuk Haji Yusof tegas, Wahabi haram pergi Negeri Sembilan. Ada penceramah bagi laporan, tangkap. Dulu 2 orang kena tangkap, Rasul Dahri kena tangkap kat situ, Fatul Bari kena tangkap dekat Iktibas Sunnah. Tangkap, masuk lokal. Tak banyak cerita tuan. Tak ada kesian-kesian. Sebab mereka berani untuk mengkafirkan. Belum berkuasa lagi berani untuk menuduh kita kafir. Baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdari wa shifaiha. Syirik. Tengok fatwa daripada Mufti Perlis ni. Syirik.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak boleh baca Sayyidina, dia kata. Salatan kamilah, syirik. Kemudian baca pula Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Syirik. Ini kitab Bazanji. Oh, Imam Ja'far Al-Bazanji itu bukan seorang yang hebat, dia kata. Allahu Akbar. Habis syirik. Dia tolak. Tu malahum yang Kelantan tu tolak tentang khususiat mukjizat kelahiran Nabi SAW, tentang pemberitahuan tentang untuk menamakan Muhammad kepada Aminah. Dia tolak. Dia kata mana ada istana Syam, mana ada Kisra runtuh, mana ada istana Syam bercahaya. Itu malahum yang kat Kelantan tu. Sama juga. Tu ayat acak yang kotak-kotak tu. Mengaji setakat 2 bulan ya ke Iraq. Mengatakan ilmu tasawuf ini kotak. Patut muka pun muka kotak. Macam ayat acak. Sebab nak menolak ilmu tasawuf, dia nak menjernihkan hati, membersihkan 7 anggota kita. Tangan, mata, telinga. Itu ilmu tasawuf. Itu dari ihsan. Iman, Islam dan ihsan. Bapa Wahbi tolak ilmu tasawuf. Fiqh tolak. Dia faham hadis dan Al-Quran mengikut kerangka otak dia sendiri, tidak mengikut pandangan mazhab. Sedangkan Imam Bukhari, imam-imam hadis yang lain, Imam Suyuti, Ibn Hajar Asqalani, semuanya bermazhab Syafi'i. Kerana mereka mengeluarkan hadis. Yang memberi kefahaman iaitu ulama fiqh untuk meleraikan segala hadis tersebut, merungkaikan permasalahan dalam hadis tersebut. Hadis tak boleh kita faham dengan secara zahir saja, tuan-tuan. Perlu kepada pemahaman daripada ulama-ulama fiqh untuk menentukan bagaimana keadaan, untuk menentukan hadis tersebut, mengeluarkan hukum. Bukan ambil pada hadis tu hukum orang, tak. Papa Wahabi ambil satu hadis, hukum orang selalu kafir, selalu bid'ah, syirik, masuk neraka. Satu hadis dia bawa. Hadis lain tak ada. Itulah yang dijaja-jaja di mana-mana. Mukadimah pun dia bawa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalati finnar. Setiap yang baru itu bid'ah, setiap yang bid'ah itu sesat, setiap yang sesat itu masuk neraka. Mudah saja. Apa yang Rasulullah tak buat, kita ni masuk neraka. Sayyidina Bilal bin Rabah, ketika Nabi SAW Isra' Mi'raj, mendengar langkah kakinya di dalam syurga. Nabi turun, Nabi tanya, wahai Bilal, apa amalan kau? Aku tiap kali lepas habis wudu aku berwuduk dan aku solat sunat wudu. Ada Nabi ajar tak solat sunat wudu? Tak ada. Itu amalan pun Nabi pun tak buat, tapi Sayyidina Bilal secara istiqamah buat. Ada dia kata bid'ah, kau masuk neraka, kau tak ajar, aku tak buat. Tapi Wahbi bid'ah selalu. Amalan-amalan yang kita tak pernah buat, yang tidak dibuat oleh Rasulullah SAW. Kemudian menuduh para habaib kita yang membawa jalan yang mereka itu adalah ahli baik. Susuk galur mereka sampai kepada Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Ali. Oh, tak boleh sebut Ali Syah. Fatimah Syah. Tak boleh sebut Ali. Jatuh yang main boxing Imam Malik itu Syah. Wahbi. Itu sebab kita nak mereka itu disekat. Mereka itu tidak diberikan ruang untuk menyampaikan sesuatu yang boleh mengosahkan pemikiran umat Islam. Kerana Yahudi dan Nasara, dia tak boleh nak menyuruh kita murtad. Dia mengosahkan pemikiran umat Islam. Dan mereka inilah menjadi ejen Yahudi dan Nasara untuk mengosahkan pemikiran umat Islam yang tidak percaya lagi kepada para ulama terdahulu, yang menolak ulama, yang memahami Al-Quran secara sendiri, secara zahir ayat. Boleh kita faham Al-Quran sendiri, boleh baca pun tak betul lagi, tuan-tuan.
baca pun bagi banyak salah. Hukum ikhlas, hukum ikhfa di dalam bahaguna, gelaguna itu pun kita belum belajar. Apatah lagi untuk nak menandai para ulama dulu. Bila kita bawa cerita-cerita yang menunjukkan kehebatan ulama terdahulu, seperti Sayyidina Uthman yang dalam 2 rakaat solat saja mengkhatamkan Al-Quran. Mereka tahu tak? Oh, mana boleh nak baca Al-Quran satu juzuknya berapa? Dia ikut kemalasan dia. Bila kita katakan Imam Ahmad bin Hanbal solat sunat 3 rakaat, dia ikut pemikiran dia. Mana boleh? Ulama dulu mana ada sibuk main komputer, main Facebook, main Twitter, main handphone. Tak ada. Tak ada lepak-lepak, tak ada. Mereka habis umur mereka betul-betul agama dengan ilmu dan amal. Ini Wahabi dia tolak kalamah para ulama-ulama dan tolak juga khususiat yang diberikan oleh Allah SWT kepada Sayyidul Wujud Rasulullah SAW. Ini pegang. Jadi jangan suara-suara tuan-tuannya pakai Wahabi. Pakai Wahabi tak benar-benar. Saya menjalankan pakai Wahabi, orang yang dengar pun pening kepada. Pening lah. Ada masjid pakai Wahabi. Kita bagilah penerangan, masjid pakai Ustaz Wahabi. Ustaz Wahabi bagi cerita macam ni. Ada pening kepada orang awam. Ustaz ni kata macam ni, Ustaz ni kata tak boleh. Kita tak boleh baca tu sebab itu Nabi tak ajar, Nabi tak buat tu, Nabi tak baca tu. Alhamdulillah. Jadi orang awam jadi itu sebab mereka itu harus disekat kerana mengelirukan pemikiran orang. Apatah lagi orang awam hari ini tidak mendapatkan ilmu yang mantap. Jadi cukup sekadar itu saja. Lebih 3 minit ini saya diajak tadi yang pada 12.30. Tapi ada kawan kita tu dia sakit itu nak balik cepat. Jadi kita rapikan dia. Merapikan seseorang itu adalah lebih baik daripada kita. Memang aku nak berhenti pun. Hadza wa billahi taufiq. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhanku, kekalkan kami dengan pahaman ahli sunnah wal jamaah. Ya Allah ya Tuhanku, jadikan kami ini akidah Asy'ariyah yang ikut jalan para ulama-ulama dengan memahami ayat-ayat dengan kami merujuk kepada para ulama-ulama terdahulu. Ya Allah, jauhkan kami dari fitnah Wahabiyah dan Syiah. Ya Allah, Tuhanku, jadikan negara kami ini jauh daripada fahaman Wahabiyah dan Syiah. Ya Allah, Tuhan kami, jadikan kami ini orang yang sentiasa berpegang kepada pandangan mazhab-mazhab kami. Ya Allah, Tuhanku, jadikan kami ini orang yang senantiasa menghormati guru-guru kami. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami, ampunkan dosa anak-anak kami, ampunkan dosa adik-beradik kami, ampunkan dosa jiran-jiran kami, ampunkan dosa sanak-saudara kami semuanya dan umat Islam keseluruhannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah taufik dan hidayah kepada mereka yang telah mengayun pahaman Wahabiyah dan Syiah agar mereka kembali kepada kebakar jalan yang mengikut jalan hukum ulama muttabar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi